Dalam syurga ni tuan-tuan, kalau jadi rezeki kita, kita boleh bertemu dengan Allah. Kita duduk atas dunia ni, mesti dalam hati kita ni ada cita-cita. Mesti dalam hati kita ada impian. Apa dia impian tu? Kita nak tengok Allah. Yang selama ni kita duk sembah dia daripada sembahyang subuh sampai kepada sembahyang Aisyah. Lepas tu kita mangkit tengah malam, kita duk angkat tangan, kita duk kata ya Rab, kita duk kata ya Rab, ya Allah, ya Tuhan aku, ya Tuhan aku. Kita duk minta selalu sepanjang umur hidup kita ni. Takkan kita tak terasa ketika mana kita mati nanti untuk bertemu dengan Allah. Tuan-tuan rajin duk baca tiap-tiap kali Jumaat. Di penghujung surat Al-Kahfi, ini di antara syarat untuk bertemu dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita di surau ni, kita akan menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 18 yang akan membicarakan tentang sifat-sifat syurga dan juga perihal api neraka. Pada kuliah saya yang lalu, saya telah membicarakan dengan panjang lebar dia mengenai musannif ataupun pengarang kitab kepada Bahrul Mazi ini yang diberi nama Muhammad bin Idris Al-Marbawi. Dia ni orang Lubuk, Merbau, Perak. Dia buat kitab ni, dan di dalam mukaddimah yang saya bacakan kepada tuan-tuan pada kesempatan yang lalu, nampak dia adalah satu orang yang cukup excited ataupun satu orang yang cukup minat kepada majlis ilmu dan juga ilmu. Sehingga kan dia pagi, petang, malam tak henti-henti ataupun dia ni tak jemu-jemu untuk dia belajar kepada Syekh Ibrahim As-Samaluti, tutuk guru dia, di Masjid Al-Husain dekat dengan Qahirah, Mesir. Dia mengaji kitab Sunan At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi. Lebih kurang dalam 2000 lebih hadis yang ada dalam tu. Dia duk mengaji, dia duk ulang. Sampailah bila dia khatam daripada kitab tu, dia kata, aku terus menjalankan pena aku untuk aku nak tulis syarah kepada kitab Sunan At-Tirmidhi yang diberi namakan akan dia, iaitulah Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni tuan-tuan sekalian, dia ada lebih kurang 22 jilid. Dan jilid yang ke-18 kita akan baca di surau Al-Quddus ni insya-Allah. Baik, dalam mukadimah ataupun dalam permulaan kitab Bahrul Mazi jilid 18, dia memuatkan sebuah hadis Nabi SAW, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh ramai perawi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ini semua nama-nama ulama hadis. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kita pernah dengar. Hadis ni diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidhi, Al-Bazzar, Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar. Ni di antara nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Maknanya ulama-ulama hadis besar nama ni. Hadis dia berbunyi, kata Nabi SAW, "Naddarallahu amra sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Hadis dia membawa maksud naddarallah, Allah Ta'ala akan bagi cerah, Allah Ta'ala akan memberikan cahaya, Allah Ta'ala akan bagi muka orang yang sami'a maqalati, orang yang dengar maqalati, yang dengar hadis daripada aku, kata Nabi. Maknanya siapa-siapa yang dengar hadis daripada aku, naddarallah. Naddara tu makna dia, Allah Ta'ala akan bagi terang benderang muka dia. Bila benda tu Tuhan Allah Ta'ala bagi kepada orang ni, iaitulah ketika mana dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud hadis ni? Nabi kata Allah Ta'ala akan jernihkan, Allah Ta'ala bagi cahaya kepada orang yang dengar hadis Nabi, fawa'aha, kemudian dia terima hadis tu dan dia hafaz hadis tu.
Dia dengar-dengar, dia faham. Bukan gaduh hafal dalam bahasa Arab, tapi kurang-kurangnya mafhum kepada hadis tu dia boleh pegang. Dan juga fa'addaha, kemudian dia beramal kama sami'aha, seperti mana yang dia dengar. Hadis ni dia nak encourage kita. Dia nak bagi satu suntikan semangat untuk kita. Untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu. Maknanya tak rugi kita duduk dalam majlis ilmu ni. Sebab bila kita dengar hadis, kita faham hadis tu dan juga kita beramal, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, iaitulah Allah Ta'ala jernihkan dan bagi gemerlapan muka kita. Dan benda tu kita akan bahaskan dalam permulaan kitab ini insya-Allah. Dalam ayat ataupun dalam suratul Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala sebut, yang ni dia ada relate dengan hadis ni. Kata Allah Taala, wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kita selalu duk buh nama anak kita kalau perempuan, kita buh nama nadhirah ataupun nazirah. Kan kita duk buh nama. Ayat ni maksud apa? Ayat ni nak abang kata wujuh. Wujuh ni makna dia wajah. Wajah orang yang diberikan syurga kepada dia yauma idzin, pada hari itu kata Allah Taala nadirah, bercahaya. Maknanya dalam syurga ni wajah depa ni bercahaya. Ila rabbiha nazirah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjelmakan diri dia kepada ahli syurga. Dalam syurga ni tuan-tuan, kalau jadi rezeki kita, kita boleh bertemu dengan Allah. Kita duduk atas dunia ni mesti dalam hati kita ni ada cita-cita. Mesti dalam hati kita ada impian. Apa dia impian tu? Kita nak tengok Allah. Yang selama ni kita duduk sembah dia daripada sembahyang subuh sampai kepada sembahyang Aisyah. Lepas tu kita mangkit tengah malam, kita duduk angkat tangan, kita duduk kata ya Rab, kita duduk kata ya Rab, ya Allah, ya Tuhan aku, ya Tuhan aku. Kita duduk minta selalu sepanjang umur hidup kita ni. Takkan kita tak terasa ketika mana kita mati nanti untuk bertemu dengan Allah. Tuan-tuan rajin duk baca tiap-tiap kali Jumaat. Di penghujung surat Al-Kahfi, ini di antara syarat untuk bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala bagi syarat apa? Tuhan kata, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang teringin nak bertemu dengan Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Nombor satu, banyak-banyak buat amal salih. Amal salih ni apa? Buat benda baik. Benda baik ni macam-macam, tuan-tuan sekalian. Bukan dekat main surau ya baik. Bersihkan kotak-kotak di keliling surau ni pun baik ya. Banyak benda baik yang boleh kita buat. Sebab Allah Ta'ala bagi kat kita akal, kita boleh fikir benda-benda baik ni. Tuhan kata, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang teringin untuk bertemu dengan Allah, teringin untuk bertemu dengan Tuhan dia. Nombor satu, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Buat banyak amal soleh. Nombor dua, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Nombor dua, dalam duk buat amal soleh, jangan mengharapkan pandangan daripada makhluk, tapi mengharapkanlah pandangan daripada Allah. Yang ni yang ramai orang terbabas ni. Nak semayang pasal nak tunjuk kat orang kata dia kaki semayang. Nak mengaji pasal nak tunjuk kat orang kata dia ni kaki duk mengaji. Nak sedekah nak tunjuk kat orang kata dia ni kaki sedekah. Yang ni tuan-tuan sekalian, yang duk jadi benda yang duk menghalang kita daripada kita nak bertemu dengan Allah. Amal soleh semua orang boleh buat. Nak buat benda baik semua orang boleh buat. Tapi nak menghilangkan rasa pandangan makhluk kepada amal soleh yang kita buat, yang ni tak semua orang boleh. Kena puji pula sedih tuan-tuan, dia jadi seorang iti ansar. Oh, dia jadi megah, satu je merak tuan sekalian, jadi macam tu. Tak kena puji tak buat lah. Oh, bahaya benda ni. Jadi itulah di antara dia. Maka pada hari itu kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, Allah Ta'ala jelmakan diri dia di hadapan manusia, di hadapan ahli syurga. Maka wajah mereka yang berseri-seri tadi ni, mereka menghadap ila rabbika nazirah. Mereka tengok Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah mereka itu berseri-seri. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Taala. Satu tuan-tuan dapat ni sebelum tuan-tuan lena segini. Saya nak lena lah cerita dia ni. Kan? Saja dia mai duduk sambil-sambil, dia kata lama mana dah seminggu tak lena malam dia kata. Kawan dia bagi. Betul tak lena malam? Dia tak boleh dia kata. Ayam ketum minum dah. Ayam ketum pula dia suruh minum. Tak bukan yang ketum apa benda pun tak boleh tak. Tak boleh tak apa. Malam ni hamai kuliah. Handuk Ustaz ni kata. Tak dan aku nak panggil Lena dah. Syukur. Dia memang duduk teruskan dengar Ustaz bagi salam. Assalamualaikum muqaddimah. Alhamdulillah. Dia pun duduk lali-lali. Oyuk terus.
Oh tuan-tuan, ubat lena dia kata. Orang lah kata, saya tak tahulah jadi tak jadi. Baik, sebelum tuan-tuan nak pergi ke Tehran, cerita dia macam tu, dengar dulu. Apa kesimpulan kita dapat daripada mukadimah yang saya cerita ni apa? Nombor satu, kalau dengar hadis Nabi SAW, tumpu Ustaz. Tumpu betul-betul hadis ni nak apa? Oh, nak cerita dia macam tu. Dan kita beramal. Kalau benda tu, hadis yang berbentuk amalan. Selesai, tuan-tuan sekalian. Maknanya, apa yang akan kita dapat? Jaminan daripada Nabi SAW syurga. Yang tu ya. Duit pun tak kena buat keluar. Apa buat keluar? Model telinga ya. Model telinga bagi dengar, bagi jelas apa semua. Cantik ustaz cerita macam mana. Ambil faham apa hadis tu. Nak cantik lagi. Sebarkan kepada orang. Kan? Sebelum nak lupa, saya pergi jumpa orang apa semua. Nak keluar sebelum nak pakai kasut apa semua. Cerita sikit hadis. Hurai balik apa yang ustaz duk kata apa semua. Dia kata macam masuk. Kata Alhamdulillah. Balik cerita di rumah pula. Macam tu tuan-tuan sekalian. Baru dia melekat di hati kita. Sebab kata ulama, ada ulama sebut apa dah? Al-ilmu yazidu bil infaqi. Ilmu tu dia akan bertambah dengan kita infak. Makna dia, kita bagi ilmu ke orang secara tak langsung Allah Ta'ala akan tambah ilmu mai kepada kita. Melalui lisan, melalui pemikiran, melalui ni. Tuan-tuan, sakit kepala ni bila baca kitab-kitab apa semua, nak hurai tu. Nak hurai tu dia main, dia nak cari macam mana nak kait bagi kena dengan apa yang kita baca. Bukan semua orang boleh. Tuan-tuan ingat semua orang boleh ke? Ada orang yang baca kitab, baca, dia nak hurai tu tak lepas. Dia duduk sangkut, nak hurai sangkut. Orang duduk dengar. Lepas Isya, orang duduk panggung kepala. Isya panggung kepala lah sebagai tanda isyarat dekat dia kata masuk Isya. Orang kata tu sudah hurai lah, kalau gagah hurai saya jatuh parit. Cerita dia macam tu. Tuan-tuan, sakit kepala ni. Oh benda ni. Jadi semua ni mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam kitab, setiap kitab Rumi yang telah dialih bahasa oleh Ustazah Nur Aini Abu ni dalam kitab yang saya baca ni kitab Jawi. Ada kitab Rumi Bahrul Mazi ni dia tidak meletakkan hadis ni. Tapi kalau kitab Jawi 22 jilid hadis ni nanti dia akan letak di atas. Dia bagi peringatan kepada kita pasal dia nak menceritakan hadis yang begitu banyak dalam kitab Bahrul Mazi ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni tuan-tuan cari sendirilah huraian kepada bismillahirrahmanirrahim. Baik, dia kata abwabu sifatil jannah. Abwabu sifatil jannah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abwab ni maksud apa? Maksud dia bab-bab. Bab-bab ni apa? Bab ni maksud dia pintu-pintu. Abwab ni dia ambil daripada perkataan jamak ataupun dalam bahasa orang putih dia kata perkataan plural. Asal satu dia, singular dia ataupun mufrad dia kata bab. Bab ni satu pintu. Bab ni satu bab, satu fasal. Tapi kalau banyak bab disebut sebagai abwab. Agak macam ni tuan-tuan sekalian. Surau tuan-tuan ni. Kalau orang kata surau dia ada berapa pintu? Dia kata ada banyak pintu. Kita sebut banyak pintu. Kalau bahasa Arab dia kata kamil abwab. Berapa banyak pintu-pintu ada di surau ni. Sebab dia guna perkataan abwab. Boleh faham tuan sekalian? Ha? Baik. Dia kata di sini bab sifatil jannah. Abwabu sifatil jannah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab pada menyatakan sifat syurga. Dia nak main cerita kat kita tentang sifat syurga. Bentuk syurga tu, lepas tu keadaan syurga tu dan penghuni kepada syurga tu. Pasal apa nak cerita benda yang kita tak nampak dengan mata? Nabi dah habaq kat kita. Nabi kata syurga ni mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatir fi qalbil bashar. Nabi kata yang kata syurga ni mana-mana mata yang pernah tengok benda paling indah atas dunia tak boleh nak lawan macam mana indahnya syurga. Mana-mana telinga yang biasa duk dengar cerita tempat yang paling mengasyikkan, yang paling mengagumkan, yang paling indah tak boleh nak lawan macam mana cerita tentang syurga. Mana-mana hati yang duk terlintas. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan terlintas yang kata syurga ni indahnya syurga macam mana, makanan syurga macam mana, keadaan syurga macam mana, tak sama dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita yang kata syurga ni. Tapi dalam benda ni, dalam bab ni, kita nak cerita tentang syurga ni bukan kita nak reka, tetapi benda ni adalah semuanya itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, apa pun kita nak cerita bab syurga nak apa, kita kena kait dengan hadis Nabi, baru kita tahu kata benda tu adalah benda yang benar. Dia bukan boleh reka-reka tentang syurga ni tuan-tuan sekalian. Kalau reka tentang syurga ni dia tak sampai. Baik, dia kata bermula segala bab pada nyatakan sifat syurga itu, di sinilah tempat bicaranya. Dia nak cerita tu.
Dan dia kata semuanya itu datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas daripada tu dia baca satu doa. Allahumma ja'alna min ahliha warzuqna min na'imiha. Itu doa tu. Doa ni apa tuan-tuan sekalian? Dia nak suruh kita amin lah doa ni. Kan? Dia kata apa? Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah ya Tuhan aku. Jadikanlah kami ni, kiranya kami itu daripada ahlinya. Bila cerita bab syurga, jadikan kita daripada ahli syurga. Dan warzuqna min na'imiha, dan beri kepada kami rezeki daripada segala nikmatnya. Syurga ni tuan-tuan, dia bukan pasal nak balas apa yang kita buat atas dunia. Yang ni tuan-tuan jangan duk salah konsep ni. Jangan kita duk ingat kita semayang, jangan duk ingat kita rajin sedekah, jangan duk ingat kita rajin mengaji, jangan duk ingat kita rajin berzikir, balasan dia apa syurga. Itu salah. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal apa yang kita buat semua ni, yang tu kepada kita. Allah Ta'ala nak memasukkan kita dalam syurga itu bukan di atas amalan-amalan kita. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Pasal hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Nabi SAW sebut, Nabi kata, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Nabi kata tidak akan memasukkan kamu kepada syurga itu akan amalan-amalan kamu. Nabi abang-abang, Nabi kata hampa jangan duk harap amalan hampa ni Allah Ta'ala nak masuk amalan syurga. Kita confirm ke amalan kita Allah Ta'ala terima? Itu cerita dia tuan-tuan sekalian. Kita sembahyang maghrib tadi ni. Kan? Saya buat contoh apa? Saya rasa buat dah contoh di sini. Tak tahu tuan-tuan tak ingat. Alhamdulillah kalau ingat tuan-tuan kata ni duk putang keset lama pula ni. Kan? Kita main sembahyang maghrib tuan-tuan sekalian. Kita main tadi pun Tok Imam pun dah duk kelang kabur, duk baca ni kira nak rokok lah. Kita pun kuntau punya duk lari main. Kan buka pintu tu kira lari dah, tak fikir apa dah, lari main, sama-sama boleh dapat rakaat bersama dengan imam. Imam pun rokok, kita pun rokok waktu tu. Oh, dia kata lega, dia kata tengah duduk sembahyang, dia kata lega, dia kata pasal apa? Pasal sempat dapat rakaat dengan imam, dapat rokok, dia kata. Kalau tak dapat leceh, dia kata pasal apa? Pasal nak kena masbuk, nak berdiri masbuk tu faham-faham je lah. Kan, bila Datuk Imam bagi salam, kita dah masbuk, kita dah tertinggal satu rakaat, kita pula nak berdiri pula. Tuan-tuan bayangkan waktu nak berdiri tu dia berasa macam mana? Oh, dia berasa telinga lagu duk kembang, dia berasa hidung lagu duk tak ada. Pasal apa? Pasal orang akan kalih duk tengok tu. Jenis orang ni pun ada ayat. Duk astaghfirullahalazim sambil duk tengok atas bawah dia ni. Mana punya main ni? Oh, orang baru ke apa ke? Dia duk buat queen, duk buat sembang-sembang sama-sama dia sambil astaghfirullah tu. Dia tengok kawan tu tengok dia tengok muka dia, dia buat angkat kenin dia tu. Kita pun tengah kita nampak dia buat angkat kenin kat kita. Tuan-tuan waktu berdiri tuan-tuan rasa apa? Oh, depa ni apa pasal? Kan depa nampak ke aku semalam ni aku dah buat apa? Dia jadi macam tu. Tuan-tuan. Yang tu yang kacau ni. Sebab itulah Nabi SAW ajak kita. Nabi kata apa? Ketika mana kita baca dalam semayang, yang ni hadis ni tuan-tuan boleh rujuk dalam Muntakhabul Hadis, dalam kitab hadis ni pada ketika mana selepas waktu maghrib dengan waktu subuh. Waktu maghrib, waktu subuh. Yang ni saya ulang juga hadis ni pun. Nabi kata apa? Nabi kata, man qala fi duburis salah. Siapa yang baca ketika mana habis daripada semayang al-fajri wal maghrib. Lepas daripada semayang subuh dan semayang maghrib. Baca apa ni? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan baca tadi kan lepas maghrib tadi 10 marat. 10 ni maksud apa tuan-tuan? Maksud 10 kali. Siapa baca benda tu 10 kali, lam yatakallam, dalam keadaan dia tak bercakap dengan orang. Yang pertama. Yang kedua, wathanin rijlaihi, dalam keadaan kaki dia duduk macam mana dalam semayang. Maknanya kita duduk macam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Kita ni duk kira nak lipat, nak duduk bersila lah kan. Kita jenis kita astagfirullah ni kira bersila. Tengok orang belakang tak ada, kira duduk kesot kan. Kira duduk renjak kat belakang lah kita pun. Kan kita duduk bersila. Sayanglah tuan-tuan sekalian, pasal hadis Nabi dicerita macam tu, kaifiat dia macam tu. Nabi kata barang siapa yang dalam keadaan lepas daripada semayang subuh dan juga semayang maghrib, dia baca benda ni 10 kali. Dalam hadis ini ada sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat tambahan macam tu. Dia baca macam tu. Dia tengok ke depan, dia tak bercakap dengan orang lagi. Nabi kata apa? Nabi kata akan diangkat kepada dia 10 darjat.
Dan akan digugurkan kepada dia 10 dosa-dosa yang dia buat. Dan akan dibuang daripada dia pada hari itu sifat ataupun perkara-perkara yang dia tak suka kena kepada dia. Dan Nabi kata waktu tu, hari tu, kalau dia baca pagi tu, maka selepas daripada tu setan tidak ada ruang untuk nak kacau dia. Kalau dia baca malam, setan tidak ada ruang untuk nak kacau dia. Tuan-tuan nampak tak? Mudah benda ni. Maknanya, Nabi nak suruh kita tumpu. Kalau hang betul-betul nak zikir, hang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap ke arah kiblat elok-elok. Ni yang kita duk pergi kalih kat belakang ni apa pasal? Sakit pinggang ke apa kah? Dah lah kalih satu pasal, lepas tu, duk bercakap pula kepada kawan yang duk berdiri ni. Kawan nak duduk berdiri ni pun dia pun jadi tak tualah. Dia duduk atas, dia kata apa pasal dia duk kata kat aku ni, dia duk baca Fatihah tiba-tiba masuk tahiyat awal sambil duduk berdiri tu. Tak kacau kita tuan-tuan. Pasal apa? Pasal duk fokus. Dia sudah terlari fokus dia. Satu. Yang kedua apa? Dia kata, depa ni duk bercakap sambil duk gelak-gelak tengok kita. Lain kali dia pun tak ada nak rokok, bagi salam sambil berdiri. Jadi semayang mayat bagi dia. Tak nanya kita. Oh tuan-tuan. Sebab itulah kita bila kita main ni, korang-korang ada benda yang kita boleh dapat. Oh, lepas daripada ni, aku tak mau dah. Dia buat kebiasaan aku. Aku nak ambil apa yang hadis Nabi SAW cerita kepada aku. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu, saya abang tadi. Mana dia apa tuan-tuan? Amalan kita ni. Nabi kata, jangan duk harap amalan kita akan memasukkan kita ke dalam syurga. Wala yujiruhu minan nar, dan bukan amalan kita juga yang menjauhkan kita daripada api neraka. Yang kata Nabi SAW. Wala ana. Nabi bukan bagi kepada umat dia saja. Nabi kata aku pun sama. Nabi kata nak harap kepada amalan aku. Tuan-tuan, amalan Nabi nak bandingkan dengan kita ni jauh beza lah. Betul tak betul? Nabi sampai tiap-tiap malam duk bangkit tuan-tuan sekalian. Nabi ni tiap-tiap malam duk bangkit semayang sampai bengkak kaki-kaki. Kita hari ni tuan-tuan sekalian bengkak kaki pasal jatuh motor. Tak boleh nak semayang bengkak. Nabi semayang sampai bengkak kaki-kaki. Cerita dia tu duk menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata wala ana. Nabi kata aku pun sama. Maknanya apa? Aku kalau dimasukkan ke dalam syurga bukan pasal Allah Ta'ala pasal amalan aku, kata Nabi. Tetapi Nabi kata apa? Nabi kata illa birahmatin minallah. Dimasukkan ke dalam syurga pasal apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita aminkan doa tadi tuan-tuan sekalian. Doa dia bunyi macam mana? Allahumma ja'alna min ahliha warzuqna min na'imiha. Itu doa dia. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga dan juga rezekikan kami untuk nak dapat segala nikmat-nikmat syurga itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bab majaa fi awwali zumratin tadkhulul jannati ala suratil qamar. Tu permulaan tajuk yang akan kita baca. Dia kata di sini adalah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan awal-awal puak. Puak ni bahasa utara biasalah kasar sikit. Puak ni maksud dia tu golongan. Golongan yang masuk syurga di atas rupa bulan. Maknanya apa? Masuk tu bukan muka bulan, rupa bulan. Tuan-tuan kata, tak mau saya, muka saya duk renjong elok, tiba-tiba nak jadi serupa dengan bulan. Buat apa? Dia tahu bulan, muka rupa bulan. Nampak pelik kan? Badan kecil, muka besar. Bukan macam tu. Maknanya atas rupa bulan ni masuk apa? Tuan-tuan bercahaya, berseri-seri. Tak tuan-tuan sekalian. Kan? Tuan-tuan nak tengok macam mana cahaya berseri-seri tu kalau kita dapat anugerah apa-apa daripada sultan ke apa ni, nak Maulidur Rasul ke mana kita nak tahu. Tiba-tiba dapat satu surat ke, orang dah lantik kita ataupun orang calonkan nama kita nak dapat pingat apa-apa. Oh tuan-tuan, sampai kepada balai Rong Seri tu ataupun di istana tu dengan pakai baju hitam, dengan bubuh apa, sampin apa semua. Senyum tuan-tuan, mana ada muka masam. Kan, pasal apa? Pasal nak dapat anugerah punya pasal. Kan? Oh hebat. Yang nampak berseri sampai tara tu punya berseri. Jadi yang kata ahli syurga ni, kita tahu nombor satu, ahli syurga ni muka dia manis nombor satu. Kan? Ni tuan-tuan, salam dengan orang pun muka masam. Kita pun habis-habis semayang salam dengan orang duk senyum kita satu macamnya, duk tengok dia atas bawah serba nak tokak, serba nak gigit dia. Kan? Saya pun kena banyak kali kita pun salam dengan orang sekitar duk senyum. Dia buat satu macam, dia buat dek kat kita. Kita tak apa habis kat hang kata. Mungkin hang tak dengar lagi hadis Nabi kot. Ada jenis macam tu. Tuan-tuan, Nabi SAW. Nabi yang kata Nabi ni, macam mana cara Nabi? Nabi ni antara sunnah dia yang jarang-jarang kita duk dengar apa? Nabi bila salam dengan orang, Nabi akan tengok mata orang tu. Kita kena alihkan. Kadang-kadang kita sendiri, tuan-tuan sekalian, benda ni kita terlepas pandang. Kita duk bercakap dengan orang, tiba-tiba orang suar tangan mereka kita suar tangan pergi kat dia. Kita tak tengok muka dia, kita duk sembang dengan orang ni. Itu tidak ada adab.
Boleh faham tak sekalian? Kita duduk sembang dengan kawan ni, tiba orang duduk main, nak suar tangan dia, salam dengan kawan tu senyum salam dengan kita suar tangan dia. Tapi kita tak tengok muka dia. Itu tidak ada adab. Nabi tak macam tu. Sehingga kan Nabi SAW, Nabi bila salam dengan orang, ni badan Nabi dia akan kalih menghadap kawan tu. Yang kata Nabi ni. Lepas tu Nabi akan menghulurkan tangan tu dua. Tuan-tuan sekalian, bukan satu ya. Kan? Lepas tu pula macam mana Nabi tengok mata dia dan Nabi mengukirkan senyuman. Yang ni yang membuatkan orang tertarik dengan Nabi tu. Tengok-tengok, ui, Nabi senyum dekat dia. Kita apa kalau kita salam dengan Sultan, tuan-tuan, tiba Sultan senyum kat kita. Allahu Akbar. Balik lena kita ni tak mayang subuh. Pasal apa? Pasal Sultan senyum kat kita. Betul tak tuan-tuan sekalian? Tapi kalau Sultan satu macam punya duk marah kat kita, satu macam mata duk tengok kita senyum, tuanku, dia buat kerin kat kita tu, kita balik ke mana tuan sekalian? Silap masuk rumah orang. Pasal duk fikir dia ni marah kau pasal apa? Jadi gitu. Nabi senyum, lepas tu Nabi pegang tangan. Dan kata rawi, dia kata apa? Nabi tidak akan menarik tangan selagi mana Nabi tak rasa kawan yang salam dengan dia tarik tangan. Boleh faham tuan sekalian? Tapi tuan-tuan jangan buat malam ni. Kalau buat malam ni, siapa pun tak mau tarik, pakai pagi esok lah. Cerita dia hang tarik. Dia kata, ada aku tak mau, aku nak pakai sunnah. Hang tarik. Dia bergaduh pula. Kan, jangan buat pasal macam tu. Itu pandai-pandai lah kita sendiri. Takkan yang tu pun saya nak mengajar. Kacau lah kalau lagu tu. Baik. Cara dia macam tu. Barulah orang pun rasa, tuan-tuan, dengan musafahah. Kadang-kadang dengan salam ni. Dan benda apa yang Nabi SAW sebut, tuan-tuan sekalian, ketika mana permulaan pidato Nabi di Madinah. Yang Abdullah ibn Salam, bila dia dengar benda tu, tuan-tuan sekalian, meniti air mata ni. Abdullah ibn Salam. Tuan-tuan kenal nama dia, Google. Nanti pakai handphone tu ada apa semua, sambil-sambil Google. Siapakah Abdullah ibn Salam? Dia ni merupakan ahlul kitab, orang Yahudi. Kan? Dia ni cukup alim dengan kitab Taurat apa semua, dia alim. Dan dia adalah satu orang yang cukup tertarik bila dalam Taurat tu menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Dia akan ulang banyak kali dan nanti akan baca. Dia ni beza dengan rahib ataupun dengan ahlul kitab yang lain. Yang mereka ni ketika mana cerita tentang Nabi, mereka akan skip cerita tu. Mereka akan tutup dengan, kata Quran, mereka tutup dengan lengan-lengan baju mereka. Tak cerita tentang Nabi Muhammad ni. Jadi Abdullah ibn Salam, dia duk baca tentang Nabi, duk baca kata akhir zaman nanti akan mai, tiba-tiba mak menakan dia. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, hari Jumaat nanti kalau kita ada tazkirah di sini, saya akan upai sikit mengenai Abdullah ibn Salam. Dia ni antara sahabat Nabi. Dan dia juga antara sahabat Nabi yang disuruh oleh Mu'az ibn Jabal. Ketika mana Mu'az ibn Jabal dia sakit. Dia sakit maradul maut, sakit yang menemui mati. Orang pergi jumpa Mu'az. Wahai Mu'az, awsini. Mu'az, bagi wasiat kat kami. Nasihat kami sikit. Dia pun tengah duduk terlantang atas katil waktu tu. Dia kata apa? Dia kata, hampa tolong angkat aku, Ustaz. Sahabat-sahabat pakai angkat dia. Dia kata apa? Dia kata, aku nak pesan kepada hampa dua benda. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua wal iman. Kata Mu'az ibn Jabal. Ni dua benda ni. Dan ilmu ni, Mu'az kata, hampa carilah kepada 4 orang sahabat ni. Antara dia disebut Abdullah ibn Mas'ud disebut. Dan last sekali 4 orang. Nama yang keempat disebut siapa? Disebut Abdullah ibn Salam. Mu'az bin Jabal. Dia kata pergi cari Abdullah ibn Salam. Siapa dia Abdullah ibn Salam ni tuan-tuan sekalian? Dia ni ketika mana mak menakan dia cerita kepada dia. Waktu tu dia di Madinah. Mak menakan dia. Abang kat dia. Mak menakan dia kata apa? Mak menakan dia kata Nabi Muhammad. Muhammad yang dikatakan oleh orang Islam sebagai Nabi. Dia sudah sampai di Madinah. Abdullah ibn Salam dia dengar-dengar tuan-tuan. Oh, dia kata memang benar apa yang telah aku baca dalam Taurat ni. Dia terus terlampau excited, dia terus pi untuk nak dengar pidato yang pertama Nabi SAW di Madinah. Apa benda yang Nabi sampaikan? Antara benda Nabi sampai di Madinah, nombor 1 tuan-tuan, Nabi kata apa? Afshus salam. Nabi kata wahai manusia, aku nak abang kat hampa semua, kita ni berada dalam keadaan masyarakat macam ni. Yang pertama, afshus salam. Jangan lupa bagi salam kepada orang. Hak tu Nabi abang. Oleh kerana itulah tuan-tuan sekalian, Nabi SAW terkenal. Bukan takat di Mekah, di Madinah. Nabi tak sampai lagi. Tapi cerita tentang Nabi sudah sampai di Madinah. Cerita bak salam ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita balik ke kitab kita. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, umat Muhammad ini, umat Nabi SAW ini telah dikurniakan Tuhan setuah-tuah umat. Kita jadi umat Nabi Muhammad ni, kita cukup betul. Cukup betul tuan-tuan sekalian.
Pasal apa cukup betul? Kerana dia kata dan telah dilebihkan Tuhan daripada umat-umat Nabi yang didahulu beberapa perkara-perkara yang tertentu. Maknanya kita ni ada kelebihan yang tertentu menjadi umat baginda Nabi SAW. Saya ada baca satu, tapi benda ni saya pun tak tahu daripada mana. Kan mungkin dia tafsir Israiliyat. Nabi Adam alaihi salam dia cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya pun tak nak berani share lah pasal benda tu tak pasti sahih ataupun tidak. Kan? Kita bagi ruang untuk azan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata di sini, dia kata satu daripadanya iaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Artinya kitalah orang yang akhir masa zahir ke dunia. Lagi orang-orang yang dahulu masa zahir pada hari kiamat. Kelebihan jadi umat Nabi SAW ni apa dia tuan-tuan sekalian? Kita tak perlu tunggu lama daripada orang lain, daripada umat lain. Kita ni umat yang last sekali dizahirkan atas dunia. Dan kita lah umat yang paling awal sekali dizahirkan di hari kiamat. Maknanya kita potong kiu. Cerita dia macam tu. Kan tuan-tuan kata, Ustaz, potong kiu bukan salah ke apa? Bukan cerita potong kiu. Yang ni anugerah Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi SAW. Banyak lagi lah tuan-tuan sekalian. Umat Nabi Muhammad ni. Antara dia apa? Nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu kalau dia buat salah, waktu tu juga dengan serta-merta Allah Ta'ala mendatangkan azab kepada mereka. Umat Nabi dulu. Kita buat salah waktu ni Allah Ta'ala tutup kesalahan kita. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Nabi kata, kullu ummati mu'afa. Nabi kata, setiap umat aku ni dimaafkan. Maksud dia apa? Maksud dia orang yang buat salah, Allah Ta'ala tutup aib dia. Kita main ke surau ni, kita tak bawa aib kita. Kalaulah aib tu lekat di belakang kita, tuan-tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan tak main ke surau, dengan saya pun tak main ke surau. Saya duk mengajar ni, tuan-tuan duk tengok aib saya kat belakang. Oh ustaz ni rupanya lagu ni punya duk airam kita duk bawah. Terus duk mengaji ya kat ustaz ni. Kalau Allah Ta'ala tak tutup aib kita. Kan? Baik. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata setiap di kalangan umat aku, Allah Ta'ala tutup aib. Illal mujaharah. Tu beza tu. Melainkan orang yang mujaharah. Mujaharah ni dia bukan muhajarah. Melainkan orang yang muhajarah. Kan? Yang jahar. Jahar ni apa tuan-tuan sekalian? Orang yang suka duk bercerita tentang aib dia sendiri. Yang Nabi sebut macam ni. Nabi kata Allah Ta'ala tutup aib kita. Apa orang yang mujaharah ni apa tuan-tuan? Orang yang mujaharah ni maksud dia orang yang buat aib pada waktu malam, pagi esok dia pergi cerita ke orang, kata dia buat sekian. Yang ni Allah Ta'ala tak tutup aib depa sebab depa yang buka sendiri aib depa. Kan? Sedangkan setiap aib yang kita buat Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala. Itulah untungnya menjadi umat baginda Nabi SAW. Dan kalau tuan-tuan mengaji di sini kitab Bahrul Mazi jilid 17. Ada satu ustaz tu dia baca. Dalam Bahrul Mazi itu dia menceritakan tentang syafa'atul uzma, iaitulah syafaat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi SAW. Apa dia syafa'atul uzma ni tuan-tuan sekalian? Benda ni benda yang kita selalu duk baca dalam doa selepas daripada kita dengar azan. Kita baca tadi doa apa tadi? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atahtu wa ba'ashu maqaman mahmuda. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad maqaman mahmud. Makna dia kedudukan yang terpuji, yang dipuji. Yang itulah yang disebut sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Apa syafaat yang besar tu tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, ketika mana di padang mahsyar nanti, yang tu cerita jilid 17. Nanti tuan-tuan tengok ada ustaz tu dia akan cerita bab tu. Daripada Nabi Adam, daripada umat Nabi Adam, depa pergi jumpa Nabi Adam. Jumpa untuk apa? Untuk nak minta syafaat. Tolong Nabi Adam, tolong kami. Adam kata aku tak boleh tolong hangpa. Aku ada masalah dengan Allah. Hangpa pergi cari orang lain. Depa pergi cari pula Nabi Nuh. Nuh pun tak boleh tolong. Dia pergi cari Nabi Ibrahim. Dia pergi cari Nabi Musa. Dia pergi cari Nabi-Nabi selepas daripada tu. Tak boleh nak tolong. Semua Nabi kata tak boleh nak tolong. Kami dengan amalan kami masing-masing. Sampailah dia pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan. Pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi terus bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla dekat padang mahsyar tu. Nabi sujud. Bila Nabi sujud, Allah Ta'ala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad. Muhammad, angkat kepala hang Muhammad. Hang nak minta apa?
Nabi Muhammad kata apa? Ni depa ni ramai pakai duk minta syafaat aku ya Rasulullah. Tolong ya Allah, tolonglah bagi kepada aku untuk aku nak tolong depa. Allah Taala kata apa? Isfa'. Dia kata, bagi tu syafaat. Wahai Muhammad, hang nak bagi syafaat, bagilah untuk nak tolong depa ni. Yang tu disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang ada pada diri Nabi SAW. Ini kelebihan kita menjadi umat baginda Nabi. Maka jadilah kita ini umat Nabi Muhammad itu umat yang didahului keluar daripada bumi ini. Makna dia kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Dan juga dia kata, dan dahulu daripada segala umat pergi berhimpun di padang mahsyar. Kitalah orang yang mula-mula pergi jejak kaki di padang mahsyar. Waktu tu tak ada siapa lagi. Tuan-tuan habis pergi haji ni, kalau dapat maktab hak awal yang baik ni dia bawa pergi duduk di Arafah awal, berasa gembira. Sampai di Arafah nampak kosong lagi dengan kemah putih, tak ada siapa masuk. Allah, dia berasa betul lah tuan-tuan sekalian. Tapi masalah dah kita ni orang Malaysia ni selalu dapat ni malam. Kan dapat lewat-lewat dah, kira pergi masuk kemah kita pun sambil duk tengok nama, duk baca nama, kata ni kumpulan kita ni, tengok bawah orang duk lena rekod lah. Kan kita pun duk kuit kawan ni haji, kata ni tempat kami ni. Dia tengok kita dengan mata sebelah, dia tidur, dia buka mata sebelah, dia kata tempat kami borang balas, dia buat tu. Tahu balas tahu apa? Dia kata tempat kami borang ambil, dia kata, lepas tu kami nak tidur entah mana. Dia kata ikutlah haji. Dia jadi nak bergaduh. Tuan-tuan sekalian nonton tu. Siapa yang biasa lalui dia tahu. Sebab saya biasa kenal, sebab tu saya kata tu. Saya pun dengan pegang bank apa semua dah, dengan kita nak jam, dengan teruk nak masuk ke Arafah tu kan sikit punya jam teruk tuan-tuan sekalian. Saya pula waktu tu muda, kita pergi waktu muda. Depa bagi duduk belakang. Dah lah duduk belakang, duduk atas tayar pula tu. Atas bas duduk atas tayar tuan sekalian, kira duduk bergerak tayar dengan sakit pinggang, dengan kaki pun tak boleh nak unjuk apa semua, dengan jam berapa jam lah dalam tu. Turun dengan bawa beg, nampak kemah duk nyeh lah kita ni. Masuk orang pula duk pergi ambil tempat kita pula. Kita pula lagu duk bagi salam bagus. Assalamualaikum haji. Ni tempat kami. Dia kali-kali. Dia kata tempat kami borang ambil dah. Tuan-tuan, tidur di mana? Tidur di luar lah. Pergi cari dengan kotak duk cerita bah haji pula. Kan bila nak berhenti ni. Kan pergi cari dengan kotak Maggi lah apa semua. Ni pengalaman. Tuan-tuan sekalian pergi letak tu di luar kemah tu. Tidur panas lah waktu tu. Tidur tu sampai ke pagi tuan-tuan sekalian. Bangun pagi nak sembahyang subuh, tengok beratuk ramai orang yang mencari kotak Maggi seperti saya. Rupanya depa pun tak tahan duduk dalam tu panas. Allahu akbar. Oh, kalau boleh sampai awal tuan-tuan sekalian di kemah tu, berasa puas, berasa seronok. Baik, cerita dia macam tu. Apatah lagi kita menjadi umat yang mula-mula sekali menjejak kaki di padang mahsyar sebelum padang mahsyar dipenuhi dengan manusia waktu tu. Dia mula mai ramai, dan di saat itu juga Allah Taala mendatangkan binatang-binatang juga waktu tu. Tuan-tuan boleh nampak daripada kosong, daripada ardun bayda, daripada tanah yang gersang, tanah yang putih. Tuan-tuan boleh tengok ramai pakat duk berimpun. Sehingga kenapa tuan-tuan sekalian, kaki kita akan memijak di antara sama-sama. Tak dan ataupun tak sempat untuk kita nak pijak tanah, menyatakan bahawa betapa ramainya manusia di saat itu. Oh kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sikit kita baca. Dan kita menjadi umat yang dahulu daripada segala umat yang pergi menaung di bawah arash. Kita dapat dulu. Dan juga dahulu daripada segala umat yang diputuskan hukum dan juga hisab waktu kita duduk di padang mahsyar. Dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat, tuan-tuan boleh rujuk ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam tafsir Ibn Katsir, kata apa? Dia buat main satu hadis. Hadis ini cerita apa? Satu daripada hisab. Maknanya seorang yang Allah Taala akan hisab itu memakan masa banyak mana tuan-tuan sekalian? 50,000 sanah, 50,000 tahun satu. Seorang Allah Taala nak detailkan kepada dia. Allah Taala akan panggil malaikat nak bawa keluar ni. Sebanyak 99 hadis riwayat Imam Ahmad ada. Cerita apa? Catatan amalan kita dibuka oleh malaikat Raqib dan juga Atid sebanyak 99 gulung. Buka kepada kita. Tuan-tuan sekalian, kita pakai duk tengok satu-satu, kita duk cek sampai Tuhan kata kepada kita, cek tengok ada tak ada yang engkau buat, yang engkau beramal tetapi tidak ditulis oleh malaikat aku. Ataupun ada perkara yang engkau tak buat tapi ditulis oleh malaikat. Saja malaikat nak penanya dia, ada tak ada? Kan dia pun tengok dia kata apa dalam surah apa tu, surah Al-Qiyamah kalau tak cakap saya la yurad, dia kata wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, diberikan kepada dia kitab. Bila dia pegang dia tengok catatan amalan, dia kata apa? Dia kata ma hadzal kitab. Al-Quran cerita, hey, ni apa ni? Catatan apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tuhan kata
Waktu tu kita pegang-pegang, kita kata apa? Tak terkecuali, tak terlepas langsung. Benda-benda yang kecil-kecil juga ditulis. Apa punya kitab ni? Maknanya apa? Kiraman katibin kita. Dia tidak pernah tidur. Dia tulis. Buat benda baik, dia akan tulis baik. Buat benda jahat, dia akan tulis jahat. Dalam suratil Zalzalah, penghujung dia. Apa yang kita baca, tuan-tuan sekalian? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nombor 1. Siapa yang buat satu amalan, misqala zarrah, sebesar debu, sebesar zarah, yarahu, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala nanti akan tulis. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat satu amalan jahat, amalan tak elok, walaupun sebesar debu, Allah Ta'ala nanti tengok, Tuhan nanti akan balas. Maknanya Tuhan tulis kepada kita, tak boleh nak lari. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dahulu daripada segala umat yang melalui siratal mustaqim. Yang ni tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Mazi jilid 17. Cerita tentang siratal mustaqim. Macam mana nak naik dia pun 1000 tahun perjalanan, atas dia pun 1000 tahun perjalanan, nak turun tu pun 1000 tahun perjalanan. Dan di bawah tu, kata hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata yang kata sirat ni baina zahrai jahannam, bawah tu ada 2 jurang api neraka jahannam yang api dia cukup marak. Dan di kiri kanan tu kata Nabi ada kalalib, ada apa, ada pencangkok besi yang cukup tajam. Nabi kata tajri bihim a'maluhum, dia akan berjalan, kita semua akan berjalan atas titian sirat berdasarkan kepada amalan-amalan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata bila naik atas tu, ada orang yang ketika mana dia naik kamaril barq, seperti mana kilat dia berjalan sampai kepada hujung. Dan Nabi kata kamaril rih, seperti mana angin ribut. Dan Nabi kata seperti mana larinya kasyaddir rijal, larinya seorang lelaki. Nabi kata ada yang seperti mana terbangnya seekor burung, cara kita berjalan ada tu cepatnya itu. Dan Nabi kata apa? Ada juga orang yang lemah, yang bila dia berdiri atas titian sirat, dia terjatuh, tuan-tuan sekalian, dia duduk pegang titian sirat tu, dia duduk menapak pelan-pelan. Bahasa saya dia kata duduk menyulung. Kan macam budak-budak, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tak? Budak-budak sebelum dia nak merangkak, dia duduk menyulung. Kan orang tua kata apa, dia duduk angkat bungkuk, apa dia sebut tu kan. Kan budak tu menyolok macam tu ada, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba Nabi kata ada yang terlekat dengan syaukati sa'dan, duri itu ditarik. Yashdashnah, dia kata apa, Nabi kata apa, ditarik sehingga kan habis tulang belulang dan juga daging-daging ni, tuan-tuan, gedabak jatuh ke dalam jurang api neraka jahanam. Yang lebih naya lagi, yang lebih dahsyat lagi, ada orang yang amalan dia sikit dan amalan itu tidak dapat membantu dia sehingga kan dia diheret dan dimasukkan ke dalam api neraka, wal ayazubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dahulu daripada segala umat yang pergi masuk ke dalam syurga, tu yang kata kita tu. Maknanya apa? Masuk dalam syurga dulu. Kan kita umat yang terakhir, umat akhir zaman, tetapi kita lah umat yang akan masuk dalam syurga dulu. Dan lebih banyak yang masuk ke dalam syurga daripada segala umat yang terdahulu. Nak dibandingkan umat yang lain, kita lebih banyak. Tentu boleh rujuk dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala membuka pintu kota kepada 70,000, kepada 70,000 bighairi hisab. Umat dia ada 70,000 yang akan masuk dalam syurga tanpa hisab, kata Nabi SAW. Bila sahabat duk dengar, tuan-tuan sekalian, dan juga Nabi dengar, sahabat kata, ya Rasulullah, tak boleh tambah lagi ke 70,000. Sahabat Nabi berapa orang, tuan sekalian? Campur ke kita ni pakai dak lah. Kan Nabi kata apa? Nabi kata aku minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala menambahkan lagi kota 70,000 tu. Apa kata Nabi SAW? Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa aku. Setiap seorang itu ditambah lagi 70,000. Tuan-tuan bayangkan, 70,000 kali 70,000 berapa lah? Kan macam itulah kiraan kita ni. Kira-kira kalau guna kalkulator, kira-kira dia berkeluar kalkulator tu. Letak aku tak boleh fikir. Kalkulator tu kata. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dia kata apa? Dia kata kemudian daripada itu Nabi kita dahulu masuk ke dalam syurga. Nabi nombor 1, Nabi masuk dulu. Nabi Muhammad masuk dulu. Dan tidak boleh sesiapa pun dahulu daripadanya. Maknanya tak ada siapa nak boleh nak potong queue Nabi. Nabi Muhammad masuk dulu. Hatta dia kata apa? Dan jikalau nabi-nabi yang lain sekalipun, dia kata demikianlah datangnya khabar-khabar, iaitulah hadis-hadis yang menceritakan. Nabi kata apa? Aku orang masuk dulu, Nabi kata. Nabi yang lain pun walaupun mereka awal, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, apa semua ni, walaupun mereka tu senior, mereka tu seniority tu, nak dibandingkan dengan aku, tapi aku masuk dulu. Yang kata Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi, dia masuk dulu. Maka kemudian daripada itu masuklah umat Nabi Muhammad SAW berpuak-puak, berikut-ikutan dan juga bersah-sah masuk dia. Kita pun masuk ramai, tuan-tuan sekalian. Maka puak yang pertama
Yang pertama itu masuk syurga dengan cukup perhiasannya dan mukanya gilang gemilang seperti bulan purnama 14 hari bulan. Hari ni berapa bulan tuan sekalian? Hak mana kaki ketam dia tahu lah. Kan dia nanti cek bulan, oh dia kata cantik 15 Melayu. Dia kata bulan Melayu tak, sejak bila Melayu ada bulan. Dia kata bulan Melayu 15, dia pun pergi cari ketam. Balik mai bini buat ketam Allah, dia makan tuan sekalian dengan speed hidung. Kan ketam punya apa saya 15 hari bulan. Dan demikianlah datang khabarnya itu yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dia umai hadis Nabi SAW. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bermula awal pok yang masuk ke dalam syurga itu atas rupa bulan pada malam 14 hari bulan. Maknanya ini hadis Nabi SAW. Wa thaniyah ala launin ahsani kaukab durriyan fis samai likulli rajul minhum zawjatani ala kulli zawjah sab'una hulla yabduna mukhun saqiha min waraiha. Dan bermula pok yang kedua. Nombor satu tadi masuk dengan muka bercahaya, pakai dorongnya, pakai duk babai-babai kawan-kawan tuan-tuan sekalian. Ni pok kedua pula ni. Pok kedua pula dia kata apa? Dan bermula pok yang kedua ataupun golongan yang kedua di atas rupa yang lebih elok daripada bintang yang merelap di langit. Maknanya hak keluar ni dia tak cerah macam bulan, tapi macam bintang. Tuan-tuan sekalian. Dan bagi tiap-tiap laki-laki yang masuk syurga daripada mereka itu, 2 isteri daripada perempuan yang lain daripada segala bidadari. Bawa masuk pula kiri kanan punya duk lenggang tuan sekalian. Saya kata ni hadis Nabi ni. Tuan-tuan duk buat jegil mata kat siapa-siapa? Kan? Hadis Nabi. Ya, yang termasuk isteri kita lah, kan? Masuk isteri kita. Dan dia kata apa? Atas tiap-tiap seorang daripada isteri tu, hak kita bawa isteri tu, atas daripada seorang isteri itu 70 lapis daripada pakaian syurga. Dia pakai baju 70 lapis, jenuh buka kita. Oh tuan-tuan. Dan nampak zahir otak tulang betihnya daripada belakangnya, yakni di luar daripada daging dan juga kulitnya. Maknanya dia masuk dalam tu putih salah. Walaupun bini kita di atas dunia ni tuan-tuan hitam manis, kan, tapi dia duduk dalam syurga dia pun putih. Allahu akbar. Boleh tuan-tuan sekalian? Nampak entah nak semangat ni tuan ni siapa? Takut kena tarik telinga ke belakang ni. Kan? Tak nak kenyih kau ustaz, tapi saya main dengan bini saya lagi balik-balik sekali dia duduk putih. Saya ustaz faham lah orang perempuan lah ni. Kan dia duduk party. Syok lah tu. Ada bos situ kat kita. Dia tak seronok lah tu ustaz sebut tadi ni. Seronok lah tu. Malam Ustaz Luqman jangan duduk pi. Oh pula. Pasal apa? Pasal Ustaz Luqman buka hadis tentang perempuan. Cerita ada macam tu. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Makna dia hadis ni hadis yang sahih. Boleh faham tuan sekalian? Saya bukan nak reka-reka, tuan-tuan tak percaya, pergi beli kitab, tengok sendiri. Cerita dia macam tu. Kan? Baik. Cukup dekat tu, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan. Apa benda kita nak cerita bulan hadapan ni? Iaitu bab majaa fi sifati syajaratil jannah. Yang ni bagi kaki duk tanam pokok. Kan? Kaki aduk tanam pokok bunga, pokok pasu apa semua, aduk ada ni apa semua ni, dia pun kadang-kadang dia tengah duduk lorat sakit tu, kata mak teriak pasal apa? Mak duk teringat kalau aku mati ni pokok boleh bawa ke pihak akhirat. Dia teringat yang tu. Kan? Boleh tak bawa pokok, mak duk teringat pokok dia kata. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian bila kita pergi rumah anak kita, abang kata aku tak mau aku nak balik kata 2 hari aku main rumah hang. Lah mak mai lah seminggu, tak boleh dia kata dengan pokok siapa nak siram. Dia duk teringat pokok. Kan? Jadi orang hak kaki pokok ni ada cerita depa ni. Syurga punya pokok tu macam mana tuan-tuan sekalian. Insya-Allah kita akan bahas melalui kitab Bahrul Mazi, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.